Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1305. Antara paparan utama. Kalau bersin, jangan takut. PN masih berhasrat menebuk atap. Kemana terbangnya kebajikan PAS? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan para pemimpin politik yang dibekukan akaunnya agar tidak menggunakan alasan agama dan kaum untuk mempertikaikan tindakan siasatan ke atas mereka. Menurut beliau, parti pembangkang cenderung menaikkan emosi para penyokong mereka dan mempertahankan parti daripada disiasat oleh pihak berkuasa. Sedangkan, kata Anwar, tekad kerajaan perpaduan dalam pemerintahan mereka sejak pilihan raya umum ke-15 lalu adalah untuk menyempurnakan tadbir urus dan tata kelola yang baik. Kerana itu, sebarang isu penyelewengan oleh kerajaan terdahulu perlulah disiasat secara sempurna dan saksama. Mana mungkin, mana-mana agama digunakan untuk mempertahankan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Apalagi Islam yang tegas menolak penyalahgunaan kuasa dan fasad dalam sistem yang berpunca terutamanya dari rasuah yang bermerajalela di negara kita. Itu gesaan saya supaya tidak perlu kita menekankan hal ini berulang kali, tetapi memerlukan kerjasama semua pihak. Beri ruang kepada badan-badan penguatkuasaan ini bertindak dengan tegas. Kalau bersih tidak rasa takut. Semua war-war. Kita ini parti yang bersih dan mewujudkan kerajaan yang bersih. Sepatutnya kita sokong semua. Bagaimana harus kita bersihkan? Kalau tidak, kita berikan wewenang dan kuasa yang lebih kepada badan penguatkuasaan untuk menjalankan dan menyempurnakan tugas mereka. Katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Keadilan kemarin. Beliau mengimbas apabila akaun UMNO dibekukan Menteri Dalam Negeri ketika itu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mempertahankan profesionalisme Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam menjalankan siasatan. Sekarang pembekuan itu dilakukan terhadap akaun bersatu kerana jumlahnya besar dan dikaitkan beberapa keputusan kerajaan di bawah pimpinan beliau. Sepatutnya mereka bersiap untuk memberikan penjelasan yang mana perlu dan jangan ganggu badan penguatkuasaan seperti PDRM, SPRM, LHDN, bidasnya. Anwar menegaskan kerajaan perpaduan mempertahankan tekad yang sangat jelas iaitu menghentikan penyalahgunaan kuasa dan rasuah untuk menyelamatkan negara kita, merentas parti, kaum dan wilayah. Negara ini diambang kerosakan kerana ketelanjuran dan rasuah sudah menjadi sebahagian daripada sistem yang tidak mudah dirungkai. Setelah beberapa bulan dalam kerajaan, saya yakin masalah ini rumit dan sukar dirungkai. Pemimpin politik janganlah guna alasan agama, kaum untuk mempertikaikan tindakan membantras rasuah. Perdana Menteri tidak menyebut mana-mana pihak, siapa makan cili, dia akan terasa pedasnya. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang baru-baru ini berhadapan dengan dakwaan bahawa partinya merasuah pengundi dengan pemberian wang ketika pilihan raya umum ke-15 lalu. Abdul Hadi mempertahankan tindakan tersebut sebagai sedekah yang dilakukan oleh orang awam dan bukan satu kesalahan. Menyanggah kenyataan Abdul Hadi, Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawat berkata sedekah atau sedekah bermakna sesuatu pemberian kepada fakir miskin dan seumpamanya, sama ada dalam bentuk wang ringgit, harta, makanan atau pakaian dengan niat bertakarub kepada Allah dan bukan untuk menunjuk-nunjuk sesama manusia dan bersikap riak. Beliau berkata bersedekah termasuk dalam 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah di hari perhitungan kelak. Sabda Nabi SAW, iaitu seorang yang berbelanja dengan sedekah lalu disembunyikan perbuatannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Muttafaq alaih. Beliau mengingatkan bahawa adab bersedekah sangat mulia
kerana perbuatannya dikira sebagai ganjaran pahala yang tinggi di sisi Allah. Kata Mujahid, perbuatan mulia bersedekah boleh terbatal dengan membangkit-bangkitkan kebaikan pelakunya dan meminta balasan. Saya menasihati semua pihak khususnya pimpinan parti politik Islam yang terdesak mencari dalil agar berhenti dari mencemari amalan baik bersedekah. Bersedekah ada adabnya dan mengungkit dengan bersyarat supaya menyokong parti tertentu dalam PRU pastinya tidak ada kena-mengena dengan maqasid sedekah, yakni tujuan syariat dalam bersedekah. Memberi rasuah politik dan bersedekah bezanya umpama langit dan bumi. Rasuah itu keji, manakala bersedekah amalan yang terpuji. Para pentaksub tegar, janganlah mempertahankan kekejian ini. Kembalilah kepada hadis dan ayat-ayat Al-Quran untuk mendapat petunjuk tentang erti bersedekah dan adab-adabnya. Tolong jangan cemari kemuliaan bersedekah dan peliharalah nama baik Islam. Menurut Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, rasuah adalah rasuah. Tidak kira bagaimana seseorang itu memilih untuk menggambarkannya kerana undang-undang jelas mentakrifkan apa yang dimaksudkan dengan pembelian undi. Seksyen 10(a) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 adalah sangat jelas dan apa jua istilah awam digunakan mempertahankan hujah adalah tafsiran peribadi semata-mata. Sama ada ia sedekah atau sumbangan, undang-undang menganggapnya sebagai rasuah yang dibayar kepada pengundi. Tidak kira sama ada pengundi memintanya atau tidak. Katanya seperti di petik Astro Awani. Azam menegaskan bahawa Seksyen 10(a) mentakrifkan secara terperinci perbuatan rasuah sebelum, semasa dan selepas pilihan raya yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh calon sendiri atau oleh wakil bagi pihaknya. Dalam pada itu, SPRM sedang mencari 90 individu yang didakwa mungkin menerima apa yang dikatakan sedekah oleh Abdul Hadi. Itu baru cerita tentang rasuah yang bernama sedekah. Jangan lupa bersatu dan PAS bersama dalam Perikatan Nasional. Berani kerana benar. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyanggah dakwaan bahawa gabungan itu hanya mendapat 19% sokongan pengundi Melayu pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Beliau berkata berdasarkan analisis pasukan saintis data yang diwujudkan, Pakatan Harapan mendapat kira-kira 31% atau lebih 5.8 juta undi Melayu pada pilihan raya lalu. Dapatan itu secara langsung menafikan tuduhan mengatakan PH ditolak masyarakat Melayu selain dakwaan mengatakan PH hanya mendapat 19% undi Melayu. Bagaimanapun, beliau mengaku peratusan pengundi Melayu kepada Pakatan Harapan rendah di Kelantan dan Terengganu. Namun, ada yang mencecah lebih 50%, tertinggi di wilayah Persekutuan diikuti Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Kita dapat lihat sebenarnya tidak benar yang diuar-uarkan kononnya PH mendapat 19% dukungan kaum Melayu. Jika ia, tidak mungkin kita dapat memperoleh kerusi seperti mana yang dicatat dalam pilihan raya baru-baru ini, tegasnya. Anwar yakin jumlah 2/3 ahli parlimen yang diperoleh dalam kerajaan perpaduan ketika ini membuktikan kekuatan dan kestabilan pentadbiran kerajaan persekutuan. Dan kalau dikumpul dengan kekuatan kerajaan perpaduan sekarang ini, kumpulan-kumpulan kanan seperti PH, BN, GPS dan sekarang GRS dan beberapa parti lain yang bersama, itu sudah mencecah 2/3 dari keseluruhan undi dalam pilihan raya yang lalu. Jadi kalau itu keadaannya, maka kita yakin dengan 2/3 ahli parlimen dan mewakili 2/3 pengundi dalam pilihan raya yang lalu, kita dapat terus dengan yakin mengemudi negara ini sebagai satu pasukan yang mantap dan menggunakan ruang yang ada untuk membersihkan dari budaya rasuah dan memacu pertumbuhan ekonomi dengan yang lebih meyakinkan. Tegasnya. Namun, keyakinan Anwar itu tidak bermakna gerombolan yang masih mahu memporak-perandakan negara ini kembali tidak stabil sudah berhenti daripada melakukan niat jahat mereka. Malah pemimpin mereka sendiri mengaku bahawa penubuhan Kabinet Bayangan Perikatan Nasional adalah perlu kerana kononnya gabungan parti dalam kerajaan perpaduan adalah rapuh. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli dipetik sebagai berkata kewujudan Kabinet Bayangan satu tindakan bijak daripada pimpinan PN dan wajar pada waktu ini. Dengan kedudukan kerajaan perpaduan gabungan Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan beberapa parti lain yang dilihat tidak begitu mantap, saya rasa amat perlu ada Kabinet Bayangan daripada PN.
Ini sebab sekiranya terdapat kemungkinan berlaku pertukaran kerajaan, PN berada dalam keadaan yang bersedia untuk memimpin kerajaan dan ini satu tindakan yang bijak oleh pimpinan PN, tegasnya seperti dipetik Berita Harian. Pengerusi PN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin telah dinamakan sebagai Ketua Ahli Parlimen manakala timbalannya ialah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Sudah tentu mereka amat berharap untuk kembali merampas kuasa menerusi tebuk atap sekali lagi, memandangkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang melakukan siasatan terhadap kedua-dua parti yang kini menguasai Perikatan Nasional. Kerana itu juga mereka tidak sudah-sudah menabur fitnah terhadap Pakatan Harapan agar rakyat percaya bahawa kerajaan perpaduan ini dipimpin oleh mereka yang tidak layak, diragukan keimanannya selain dikuasai oleh China DAP. Dengan menunggang kenderaan takfiri ini, mereka menghasut rakyat supaya membenci kerajaan, kononnya tidak cukup Islam. Sehinggakan konsep Malaysia Madani pun dihukumkan oleh Abdul Hadi sebagai di luar tabi'i dan tidak ikut acuan Allah Subhanahu Wa Taala. Penasihat Umum Amanah Datuk Seri Ahmad Awang menggambarkan PAS sebagai parti yang suka menghukum dan mengkafirkan sesiapa sahaja yang menentang parti itu. Menurut beliau, takfiri iaitu mengkafirkan pihak lain oleh PAS bukan tuduhan mahupun persepsi semata-mata. Sebagai contoh, pada pilihan raya umum ke-15 lalu, Ketua Pemuda PAS kawasan SIK ketika itu, Muhammad Syaiful Mat Nasir membuat kenyataan mengatakan pengundi yang mengundi Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan masuk ke dalam neraka. Maka bila kita katakan tentang takfiri ini, maknanya ia bukan lagi merupakan persepsi. Ia adalah satu fakta yang dibawa oleh parti yang mengaku memperjuangkan Islam yang dahulunya saya telah bersama 40 tahun lebih. Katanya dalam satu temu bual eksklusif bersama Harapan Daily baru-baru ini. Ahmad berpendapat bahawa ucapan tersebut termasuk di dalam konteks takfiri. Katanya perbuatan menjatuhkan hukum ke syurga dan neraka terhadap orang lain diumpamakan sebagai mengkafirkan orang. Pada kempen PRU, masa dia cakap siapa tak mengundi parti dia boleh masuk neraka, itu maknanya kafir. Pasal yang masuk neraka ini Allah dah sebut dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis. Bukan sahaja kafir, orang Islam pun boleh masuk neraka, tetapi mereka dibenarkan masuk syurga sekiranya Allah menerima taubatnya. Tetapi secara individu kita tak boleh kata kau mati nanti masuk neraka. Mana tahu lagi 2 hari dia mati dia masuk Islam. Kita tak tahu. Jadi sebab itu dalam Islam, ulama-ulama tahu. Kita tegaskan tak boleh mencela kepercayaan atau agama orang lain, ujarnya. Ahmad yang juga penasihat Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia Cabang Malaysia itu berkata perbuatan menuduh seorang Muslim sebagai kafir tanpa hak sebagai satu jenayah yang berat. Katanya ini bersandarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud mana-mana orang yang mengatakan kepada saudaranya yang lain, hai kafir, maka kembali tuduhan itu kepada seorang daripada mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Justru pimpinan kerajaan perpaduan hendaklah berwaspada dan menjelaskan kepada rakyat yang jahil bahawa musuh yang akan membuat politik di negara ini tidak stabil bukan komunis, liberalis atau Zionis, tetapi berada di sini. Mereka pernah berjaya melakukan tipu daya itu pada hujung Februari 2020 yang menyebabkan ekonomi negara menjunam dengan teruk dan kemudian menyalahkan COVID-19 bagi menutup kegagalannya. Fikirlah tentang rakyat dan negara ini, bukan tentang nafsu sendiri. Sehingga hari ini, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang masih mengulangi pendiriannya bahawa perbuatan memberi wang semasa kempen pilihan raya umum ke-15 lalu ialah sedekah seperti dalam rencananya bertajuk PAS Berkebajikan, tidak bermusim, tidak bertempat dan tidak terpilih yang diterbitkan oleh Harakat Daily pada 6 Februari lalu. Abdul Hadi berkata mereka yang banyak cakapnya berkenaan perkataan sedekah diharap terlebih dahulu memahami konsep sedekah dalam Islam yang dibawa oleh partinya. PAS melaksanakan konsep berkebajikan mengikut petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah dengan makna yang luas. Bersedekah hanya salah satu daripadanya, tegasnya. Beliau menggunakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177 untuk menjustifikasi tindakan pemberian wang tersebut. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu satu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan solat dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam perjuangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
Itulah ayat yang digunakan oleh Abdul Hadi yang kononnya menjadi amalan partinya dalam melakukan kebajikan iaitu sedekah. Maka tuduhan yang mengatakan PAS merasuah pengundi ketika pilihan raya adalah terlalu kecil bagi menghadapi orang yang bersedekah. Berbanding bantuan mereka itu yang diberikan secara bermusim atau bertujuan untuk mencapai matlamat politiknya sahaja, laksana ayam yang bertelur sebiji namun berkokok riuh sekampung, dakwanya. Katanya pengorbanan jentera PAS tidak bermusim dan bertempat tanpa meminta upah daripada manusia, tegasnya. Dalam hubungan ini, beliau mengaitkan dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 63 hingga 67. Ayat 63 hingga 66 dalam surah tersebut menyuruh agar orang yang beriman sentiasa merendah diri, beramal soleh, solat tahajud dan menjauhkan diri daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sementara itu, ayat 67 pula menyeru umat Islam supaya sentiasa bersederhana dalam perbelanjaan selain tidak kedekut. Terjemahan ayat tersebut yang turut dipetik oleh Abdul Hadi berbunyi begini. Dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut. Dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara boros dan bakhil itu. Adakah PAS patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala tentang unsur keborosan itu? Jom kita ambil dua contoh. Contoh pertama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 23 Disember lalu mendedahkan mengenai peruntukan di bawah dana wibawa 15 bilion ringgit untuk projek tebatan banjir secara rundingan terus pada era Perikatan Nasional. Menurut Anwar, setelah dirunding semula, kelulusan melalui tender terpilih yang dilaksanakan kepada projek tersebut berjaya membawa penjimatan sehingga 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Kebetulan projek tersebut di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air yang diterajui oleh Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Agak-agak sebelum ini 1.8 bilion ringgit itu singgah di mana? Kedua, satu dunia tahu ketika negara diambang serangan COVID-19 yang kemudiannya menjadi pandemik, Kerajaan PAS Kelantan membeli 14 kereta Mercedes-Benz untuk Menteri Besar dan Exco-nya. Tatkala rakyat Kelantan terkial-kial mencari rezeki dan minum air karat, dikatakan ahli Exco masing-masing menerima pemberian khas sebanyak RM50,000 seorang. Nampak tak? Sama ada kononnya untuk rakyat iaitu projek tebatan banjir atau untuk diri sendiri iaitu kereta Mercedes-Benz, kedua-duanya melencong jauh daripada kesederhanaan tetapi pemborosan. Presiden PAS sering mengecam doktrin Machiavelli, the end justify the means, matlamat menghalalkan cara. Namun apa yang dilakukan oleh PAS cenderung ke arah Machiavellian. Pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad berkata matlamat menghalalkan cara bercanggah dengan kaedah fiqh matlamat tidak menghalalkan cara. Tapi sekarang ni kita nampak seolah-olah sebaliknya. PAS sanggup melakukan apa saja untuk nak dapatkan kuasa. Malangnya. Dan ini adalah satu perkara yang bagi saya memang mencemarkan imej Islam itu sendirilah. Apabila parti yang dikatakan parti Islam se-Malaysia tetapi dia mengamalkan prinsip dan kaedah yang sebegitu rupa. Beliau berkata demikian dalam program Jom Channel Bicara Haji Khalid Samad CD 180 bertajuk Matlamat Halalkan Cara Kaedah Baharu PAS pada 6 Februari lalu. Malah kata Khalid, ia diakui tanpa segan silu dan dilakukan dengan bangga, tak rasa bersalah walaupun kena saman. Ada yang kata dia ingat kita takut kena saman. Kita pun rasa hairan macam mana orang yang dikatakan orang Islam tapi dia dan pimpinan parti Islam boleh sanggup mengamalkan dasar lakukan apa sahaja demi nak dapatkan kuasa, demi kalahkan saingannya, tempelak beliau. Khalid berkata inilah perkara yang sedang berlaku. Bagi bukan Islam ini memberi gambaran yang teruk terhadap Islam, tegas beliau. Hari ini kita tidak tahu adakah PAS masih mengamalkan politik Islam. Justru tidak keterlaluan jika kita kata inilah politik penunggang agama natijah amalannya yang sudah jauh menyimpang daripada kaedah fiqh. Entah di mana jiwa besar yang dibanggakan dahulu kerana rakyat hanya nampak nafsu besar. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.